Everybody speaks in English, so I don't know. Berita semasa. Pelancong Korea ini tak jumpa guru bahasa Melayu di platform talian. Akhirnya belajar bahasa Melayu dengan guru bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, seperti biasanya, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Oke, di kesempatan kali ini saya mau reaksi sebuah video sedih pelancong Korea belajar bahasa Melayu di Malaysia, tapi tak ada guru. Oke, seperti apa videonya? Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. Everybody speaks in English, so I don't know. Berita semasa. Pelancong Korea ini tak jumpa guru bahasa Melayu di platform talian. Akhirnya belajar bahasa Melayu dengan guru bahasa Indonesia. Saluran YouTube John Random Books baru-baru ini telah memuat naik video di mana dia benar-benar ingin belajar bahasa Melayu. Tetapi malangnya dia tidak menjumpai guru bahasa Melayu di laman web pembelajaran bahasa itu. Hello everyone. A few weeks ago, I took my very first Bahasa Melayu online lesson, and today's video is about how the session went. By the way, I could not find anyone teaching Bahasa Melayu on the learning platform that I've been using, so I had to search for someone who speaks Indonesian and ask whether he or she can teach Malaysian language. Ironinya apa yang dia dapati, terdapat ramai guru bahasa Indonesia di sana. Akhirnya dia menghubungi salah seorang guru bahasa Indonesia dan bertanya apakah dia boleh mengajar bahasa Melayu juga. Bahasa Indonesia, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. In Malay, that will be selamat pagi, selamat tengah hari, selamat petang, selamat malam. John adalah pelancong dari Korea yang melawat Malaysia, tepatnya di Pulau Pinang. Dia teringin sangat mahu belajar bahasa Melayu, tapi malangnya dia kata tak jumpa orang cakap Melayu. Semua cakap English. About 2 years ago, I decided to come to South Asia because I wanted to travel beautiful places in South Asia. But I believe it's what they use in Malay, but I've never heard it. I mean, nobody said that to me, but maybe you've heard it because you're in Penang. No. You can check that. No? Everybody speaks in English, so I don't know. Daripada video tersebut, kita boleh simpulkan mengapa bahasa Indonesia begitu popular berbanding bahasa Melayu di Benar peringkat sekali. antarabangsa. Salah satu sebabnya ialah kerana terdapat ramai guru bahasa Indonesia yang tersebar di seluruh dunia. Oleh Online itu, ini itu jika kita ingin mematabatkan bahasa Melayu, sewajarnya kita menambah bilangan guru bahasa Melayu. How do I say thank you for watching? Thank you for watching. Terima kasih telah menonton. Oh, that's longer than I expected. Okay, terima kasih telah menonton. Bila kata memartabatkan bahasa kebangsaan, bukanlah kita kata jangan bercakap bahasa Inggeris, jangan bercakap bahasa Tamil, jangan bercakap bahasa Cina. Tapi lihatlah kepada kesesuaian, lihatlah pada konteksnya, lihatlah pada tempatnya. Itu sangat penting. Bukannya kita tidak boleh berbahasa Inggeris dalam urusan rasmi. Kita tidak boleh berbahasa Inggeris apabila kita dalam konteks bahasa kebangsaan. Itu akan menjejaskan kedudukan bahasa. Sebab kita dalam satu negara, kita sebagai warga negara, sebagai rakyat, kita ada tanggungjawab terhadap negara, terhadap bahasa. Maka bila kita lalai sebagai warga negara, kita bukanlah seorang warga negara yang baik. Malangnya ya puannya, kalau kita lihat dalam Akta Bahasa Kebangsaan, Akta Bahasa Kebangsaan itu menyatakan dengan jelas bahawa bahasa kebangsaan mesti digunakan dalam urusan rasmi. Sebagai bahasa parlimen, sebagai bahasa Dewan Undangan Negeri, sebagai bahasa penggubalan undang-undang. Namun, apabila tidak digunakan, apakah implikasinya? Akta Bahasa tidak memperuntukkan apa-apa penalti. Akta Bahasa tidak memperuntukkan apa-apa hukuman kepada mana-mana orang yang melanggar bahasa. Itu sebabnya antara hasrat kita meminda Akta Dewan Bahasa dan Pustaka. Kerana kita ingin mengenakan hukuman kepada mereka yang melanggar bahasa. Kita jangan lihat dari kacamata yang lebih sempit. Oh, Ramalingam tidak berbahasa Melayu, akhirnya ranap satu negara. Nampak macam mudah.
Seorang itu yang membentuk keluarga. Keluarga itu yang membentuk masyarakat. Masyarakat itu yang membentuk bangsa. Bangsa itu yang membentuk negara. Maka di situ bukankah saya merupakan penyumbang asas yang menjadi akar kepada masalah tersebut. Itu yang pertama. Kedua, bayangkan kalau saya ini ialah pemimpin di sebuah institusi. Saya inilah ahli politik. Saya ini menerajui mana-mana institusi. Jadi kalau saya tidak ada jati diri bahasa kebangsaan, saya tidak ada semangat, jadi apa akan jadi? Sudah tentunya bahasa kita itu akan kita dapat seolah-olah melepaskan batuk di tangga. Ini masalah kita sebenarnya. Jadi dari segi hukuman, bagi saya kalau orang itu tidak boleh berbahasa Melayu dengan baik, puan, kalau saya ada kuasa, saya akan kata anda tidak mampu berbahasa Melayu, sebenarnya anda tidak layak menjadi warga negara. Saya beri tempoh percubaan selama 6 bulan, sila cuba fasih bahasa Melayu, jika tidak, warga negara anda akan dilucutkan sebenarnya. Mudah. Cuba bagi tempoh peralihan begini, semua orang akan belajar bahasa Melayu, semua orang akan bercakap bahasa Melayu. Kalau orang warga negara asing di Malaysia, Bangladesh lah, orang dari negara India lah, Vietnam lah, orang tersebut di Malaysia sebulan dah boleh bercakap bahasa Melayu, kita dah berapa tahun di Malaysia? Sampai kita nak meninggal dunia pun kita tak boleh nak berbahasa Melayu. Ini cukup memalukan kita. Tempat jatuh lagi dikenang, ini kan pula tempat bermain. Takkan kita tidak boleh berbahasa Melayu di bumi Malaysia yang penuhnya semua warga negara bagi kita. Dalam konteks tersebut, kalau nak kata bahasa Melayu itu susah, bahasa Melayu tidak akan menjadi lingua franca dari aspek sejarahnya. Bahasa Melayu tidak mampu dituturkan oleh warga negara asing apabila mereka berada di sini. Tapi realiti menunjukkan bahawa semua orang mampu berbahasa Melayu. Kita pula kata susahlah bahasa Melayu, tak bolehlah bahasa Melayu. Bukan bahasa Melayu susah. Di mana ada kemauan, di situ ada jalannya. Oke teman-teman ya, demikian satu buah video yang menarik sekali di mana ada orang Korea di Malaysia yang ingin belajar bahasa Melayu, ternyata tidak menemukan guru bahasa Melayu, dan ironisnya justru orang Korea ini malah belajar bahasa Melayu melalui guru bahasa Indonesia via online. Hal ini jelas menjadi pukulan bagi para profesor Malaysia ataupun pejuang bahasa Melayu di sana yang ingin mengangkat bahasa Melayu ke antar bangsa. Untuk menyediakan seorang guru bagi penutur asing saja tidak mampu, apalagi untuk bisa mengantar bangsakan. Dan persoalan bahasa Melayu di Malaysia pun sangat pelik sekali, di mana bahasa Melayu sebagai bahasa resmi belum menjadi satu kebanggaan, dan banyak dari masyarakat Malaysia yang tidak begitu menghargai bahasa nasionalnya sendiri. Banyak masyarakat Malaysia yang merusakkan bahasa Melayu. Oke teman-teman ya, demikian satu buah video yang menarik sekali. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan teman-teman bisa berkomentar. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.